Untuk lebih perkembangan dari Sabah, langsung bersama-sama Inisia Daulas di Kota Kinabalu. Antara fokus, program TVET Tahfiz terus diperkasa, usaha lahir lebih ramai tenaga kerja mahir. Silakan, Nen. Baik, sahih. Program Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz akan terus diperkasa sebagai antara langkah mengurangkan kadar pengangguran. Ini kerana pelajar tahfiz juga perlu mendapat pendedahan kemahiran sebagai nilai tambah potensi diri selain dapat membantu kerajaan membina tenaga mahir. TVET Tahfiz. Yang ini sudah diperkenalkan sejak 2018 lagi dan sekarang ini kita cuba perkasakan. Kita mau supaya mereka ini juga didedahkan dengan bidang kemahiran. Supaya mereka juga tidak tercicir dan dapat dijadikan sebagai tenaga mahir di negara ini. Mustafa ditemui media selepas merasmikan wacana Malaysia Madani di Kota Kinabalu. Tambah beliau, kementeriannya juga sedang meneliti penubuhan Institut Latihan Perindustrian ILP Ulul Albab iaitu institusi khas para hafiz dan hafizah negara bagi mengurangkan kadar keciciran pelajar tahfiz dalam bidang kemahiran. Pembangunan sekolah usahawan di negara ini akan dibincang secara terperinci antara Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam tempoh terdekat. Di peringkat kementerian, saya akan minta satu perbincangan khusus untuk diadakan melibatkan kementerian, SKM, Hikmah, Angkasa dan juga Kementerian Pendidikan melihat bagaimana program pembangunan keusahawanan ataupun sekolah usahawan ini dapat dijayakan. Dato' Iwan berkata demikian kepada media dalam program Hari Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sao Penampang di Dataran Datin Fatimah. Beliau percaya pendedahan pelajar dalam bidang keusahawanan dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerjaan makan gaji dalam sektor awam dan swasta. Malah generasi muda yang berjaya menjalankan perniagaan sendiri akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada generasi seterusnya. Sempena majlis ini, Dato' Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang turut mengumumkan peruntukan RM50,000 kepada 5 buah sekolah di Penampang untuk membangunkan galeri koperasi di sekolah masing-masing. Pengusaha batik di Sabah perlu merebut peluang mempelbagaikan motif batik berunsur etnik dan tradisi yang berupaya menarik minat orang ramai. Ia sejajar pekeliling perkhidmatan awam yang mewajibkan pemakaian batik pada setiap hari Khamis berkuat kuasa 21 Ogos lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, walaupun batik terkenal di Terengganu dan Kelantan, namun batik Sabah ada keunikan dan berpotensi besar diketengahkan. Peluang ini perlu digarap oleh pengusaha-pengusaha batik kita di Sabah yang saya lihat ada potensi untuk berkembang. Kalau disebut tentang motif batik ini, saya fikir kita mempunyai motif yang jauh lebih banyak. Datuk Armizan yang juga pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata demikian kepada media selepas merasmikan Jelajah Mini Karnival Barangan Malaysia 2023 Zon Sabah di Kota Kinabalu. Katanya pengusaha batik tempatan perlu berani membuat perubahan menghasilkan batik moden yang mengekalkan unsur-unsur etnik dan tradisi. Beliau berharap batik Sabah akan menjadi pilihan rakyat Malaysia dan global suatu hari nanti. Beberapa artis tempatan Sabah akan berkongsi pentas menjayakan konsert Kihoi Malaysia Ko Sabah VFM 2023 malam ini. Konsert pelbagai bahasa itu dijangka dirasmikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi merangkap ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict. Untuk mengetahui apa yang menarik dalam konsert malam ini, kita bersama Gabriel Michael Stown di pentas terbuka Buhawan Square, Donggongon, Penampang. Silakan Gabriel. Terima kasih, Ann. Konsert Kihoi Malaysia Ku Sabah VFM 2023 dijadualkan bermula 8 malam ini. Pasti ada sesuatu yang menarik tentang konsert yang akan dimeriahkan dengan lagu-lagu patriotik yang dinyanyikan dalam bahasa etnik. Bersama saya, penyelaras konsert Puan Sabrina Abbas yang akan berkongsi lebih lanjut mengenai konsert ini. Selamat petang, Puan. Selamat petang.
Baik Puan, apa objektif konsert ini diadakan? Okey, objektif konsert ini diadakan adalah sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia sudah semestinya untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia sebab nanti akan hadir adalah daripada berbilang kaum. Jadi ini adalah satu cara untuk kita menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia ini dan juga untuk memperkenalkan sudah semestinya penyampai-penyampai Sabah VFM yang terdiri daripada pelbagai kaum. Macam kita ada penyampai dalam bahasa Kadazan, Dusun, Cina, Inggeris, Murut, itu semua itu dan juga adalah untuk mempromosikan juga rancangan-rancangan terbitan Sabah VFM. Itu adalah objektif konsert. Baik Puan, bagaimana pula dengan pengisian konsert malam ini? Okey, pengisian konsert pada malam ini adalah lagu-lagu yang akan dipersembahkan oleh artis-artis kita adalah sudah semestinya lagu-lagu patriotik dan juga kita akan selang-selikan dengan lagu-lagu hiburan yang lain. Dan sudah semestinya artis-artis yang kita tampilkan semestinya sudah tidak asing lagi bagi kita di Sabah ini. Kita ada Francis Landong, kita ada Rosario, kita ada Ilya, kita ada Afizal Fahmi dan juga kita ada Lobo. Jadi semua artis ini datang daripada berbilang kaum. Itu adalah antara pengisian konsert kita pada malam ini, lagu-lagu patriotik. Baik Puan, apa harapan Puan kepada peminat-peminat Sabah VFM dan orang ramai untuk menghadiri konsert malam ini? Harapan saya untuk semua pendengar setia Sabah VFM dan juga semua penonton pada ketika ini masih sempat lagi sebab sekarang kan baru pukul 5 petang. Jadi masih sempat lagi untuk mereka terutamanya yang tinggal di daerah Keningau, Tena masih sempat lagi untuk datang bersama-sama kami untuk memeriahkan lagi konsert Kihoi pada malam ini. Jadi mana peminat Francis Landong, mana peminat-peminat Ilya, mana peminat-peminat Rosario, Kiko dan juga Lobo. Jadi datanglah beramai-ramai tepat 8 malam ini dan juga kita akan siarkan secara langsung di Sabah VFM dan juga akan kita siarkan juga secara langsung di Facebook Sabah VFM dan juga RTM Sabah. Jadi datanglah beramai-ramai. Sama-sama kita malam ini untuk memeriahkan lagi konsert Kihoi ini. Baik, terima kasih Puan. Baik, sekian perkongsian dari pentas terbuka Buhawan Square Donggongan Pedampang. Kembali kepada Anne di studio. Silakan. Baik, terima kasih Gabriel. Sementara itu, raptai pandu sambutan Hari Malaysia peringkat negeri tahun 2023 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu malam tadi berjalan lancar. Tinjauan kru RTM di lokasi mendapati semua pihak terlibat berada di posisi masing-masing sebelum raptai penuh dimulakan. Raptai bermula sejurus ketibaan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu, merangkap pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2023. Raptai dimulakan dengan perarakan masuk peserta konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023, Jabatan Penerangan Sabah yang membawa Jalur Gemilang untuk diserahkan kepada yang di-Pertuan Negeri, diikuti pelbagai acara lain sehingga persembahan artis tempatan. Orang ramai khususnya warga Bandaraya Kota Kinabalu di Pelawa datang ke Padang Merdeka Kota Kinabalu untuk berkongsi kemeriahan sambutan Hari Malaysia bermula 7 malam esok. Isu kekurangan Sekolah Menengah Agama Negeri Seman dan Sekolah Agama Negeri SAN serta guru di kedua-dua sekolah berkenaan di negeri ini akan dibincang bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor. Perkara itu perlu dibincang kerana Seman dan SAN sedia ada tidak mampu menampung kemasukan ramai pelajar kerana kekangan kapasiti. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam Datuk Ruslan Muharram berkata, kekurangan guru agama di sekolah terbabit juga perlu diatasi. Walaupun bilangan guru yang agak terhad, tapi mereka mampu melahirkan anak-anak kita yang berjiwa besar untuk mengangkat martabat dalam pendidikan Islam. Datuk Ruslan memberitahu pemberita selepas merasmikan penutupan Majlis Ihtifal Ilmi SAN peringkat negeri Sabah di Seman Islamia Papar. Majlis disertai 108 pelajar dari 6 bahagian SAN ini antara lain bertujuan mencungkil bakat dan keyakinan pelajar dalam pertandingan yang disertai, antaranya tilawah Al-Quran, hafazan, bercerita dan nasyid. SAN bahagian Pantai Barat Selatan diumum Johan keseluruhan majlis ini.
Sekolah Menengah St. Peter Telipu, Kota Kinabalu dianugerahkan pingat platinum selepas memenangi pertandingan robotik drone, internet benda dan animasi sempena Young STEMIS Expo peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Sekolah tersebut akan mewakili Sabah ke pertandingan peringkat antarabangsa. Sementara itu, 10 sekolah lain dianugerahkan pingat emas, seterusnya mewakili Sabah ke pertandingan peringkat kebangsaan di Melaka minggu depan. Antaranya SMK Likas, SMK Olsen Kota Kinabalu, SMK Lokyuk dan SMK Pitas. Anugerah disampaikan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Negeri Sabah, Mudin Beting, mewakili Pengarah Pendidikan Negeri, Raisin Saidin. Carnival STEM dan PBL sempena Young STEMIS Expo peringkat kebangsaan ini diadakan bertujuan untuk menggalakkan penyertaan murid-murid kita dalam bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Ia akan mewujudkan lagi kemenjadian sebab kalau sebelum ini murid-murid dia merasa rendah diri, ya. Dan apabila sekarang ini mereka berani menonjolkan diri. Jadi maknanya di sana kesamarataan itu bersama dengan murid-murid dan sekolah yang lainlah. Terdahulu, Mudin merasmikan penutupan Karnival STEM dan pembelajaran berasaskan projek sempena Young STEMIS Expo peringkat kebangsaan di SMK Likas Kota Kinabalu. Ia disertai 36 kumpulan dari 12 sekolah seluruh negeri. Baik, paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi. Baik, Anne, terima kasih.